Assalamualaikum dan kita kembali dalam MHI Malaysia hari ini dan hari ini 13 Februari bersama dengan 3 Syaban. Bermaksud kurang daripada sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan yang mulia. Semoga ada persiapan yang rapi untuk masuk ke gerbang madrasah yang terindah untuk tahun ini. InsyaAllah. Dan perasankah anda pada pagi ini? Dua jejaka handsome berpakaian merah masih tidak terlambat untuk mengucapkan kongsi pacai Selamat Tahun Baru Cina kepada penonton-penonton kaum Cina kita. Dan ini merupakan hari yang ketiga. Masih ada yang pulang dari kampung dan baru saja mula bekerja. Alhamdulillah masih cuti sekolah. Jadi jalan raya di luar sana semuanya lancar. Macam mana dengan sambutan keluarga sebelah isteri? Keluarga sebelah isteri? Cuacanya begitu panas 2-3 hari ni. 10 liter air habis dalam sisi keluarga kita berkongsi. Ya, terutama kalau ada yang mungkin sikit aktiviti outdoor ataupun buat makan-makan. Kalau kat luar beranda pun dah rasa macam bahang kan. Dah rasa bahang dia begitu. Jadi mesti kena ada air. Kalau anda buat aktiviti di luar tu memang cuaca mencabar. Tak apa, nanti kita akan bincang nanti. Betul. Bagaimana situasi sekarang ni, cuaca berbahang. Dan biasanya kalau macam solat Jumaat, ada surau yang kecil kan. Jadi ada yang terpaksa sembahyang di luar-luar atau berbuka. Saya syorkan kena ada pihak lain membantu letakkan apa-apa ke kemah ke, sebab cuaca walaupun 10 minit pun memang terbakar. Saya cakap terang-terang, solat Jumaat minggu lepas saya pula terlambat ke masjid. Saya terpaksa di luar. Terasa walaupun ada 3 semayang di atas tarmac yang panas tu, bitumen tu, 10 minit pun memang terbakar. Jadi hati-hati di luar sana, dan insya-Allah kita akan bawakan wawancara istimewa, cara-cara untuk kita menjaga diri, jaga kesihatan sewaktu cuaca panas yang melampau ini. Baik, tertinjau paparan di Met Malaysia ni tentang setakat pagi ni jam 10 minit pagi. Dan nampaknya banyak tempat yang cerah kecuali Kuantan yang hujan sepenuhnya. Diramalkan dan ramalan cuaca. Dan di sini kita nampak suhunya pula di Putrajaya, Air Keroh, di Peninsula Malaysia lah 26 hingga 29 darjah Celsius. Alhamdulillah. Tapi ada juga amaran hujan lebat di Sarawak, terutamanya di kawasan Kuching, Serian dan Samarahan. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Jadi bersiap siaga. Amat pelik ya di sebelah Sarawak. Hujan lebat tapi di Peninsula Malaysia akibat fenomena El Nino yang membawa angin panas ke peninsula kita. Okey, baik. Dan juga hari ini selasa kita bawakan segmen istimewa untuk anda yang menantikan kemunculan semula artis veteran ataupun yang lama-lama yang kembali untuk menunjukkan skill nyanyian mereka. Skill. Bisa. Dan hari ini siapa pula kita bawakan? Kita bawakan sejambak bunga yang mekar begitu sewaktu 80-an ya. Kita bawakan Rose Maria. Untuk anda, Rose Maria. Berseri kembang jelita harum baunya, gagah sungguh pohonmu berdiri, tegap rimbun gagah perkasa. Suci idaman darah gadis rupawan, sangat sombongnya bungamu menari, melenggang-lenggok di ujung dahan. Walaupun engkau si bunga Tanjung, hiasan sanggun gadis rupawan, tiadalah kamu sangat beruntung.
lihatlah senyuman kembang melati di sumping kelana di lembah sunyi. Lihatlah pula bunga teratai di junjung musafir lambai melambai. Sungguh nasibmu si bunga Tanjung, bagai cahaya ditutup mendung. Tiadalah tangan menyunting kamu, menunggu gugur di angin lalu. Malang dudukmu di dan tinggi. Kini bertabur di atas bumi. Okey, itu dia. Tu dia menjemput Rosmaria Abdul Hamid. Kak Rosmaria, silakan. Masih menyengat. Mungkin Fitri Yahya dapat menghadiahkan satu naskah, satu lagu baru untuk anda. Wow. Live Itu secara tadi langsung. kepuasan beraksi. Bila kali terakhir datang ke MHI ke, ingat tak memori? Lama dah sangat. Dah dekat dah. Ha? Dah dekat. Tak apa, ada mic Kak. Okey. Tak ada masalah. Okey, jadi kalau ikutkan tidaklah menyepikan, cuma masih aktif di pentas-pentas Masih persembahan. aktif, masih aktif. Okey. Alhamdulillah. Maksudnya dah lebih 40 tahun menyanyi? Ih, Ada. daripada budak lah kat nyanyi. Ni tak buat homework ni. Saya difahamkan Aduh, dari ya. 1966. Dulu mula menyanyi dengan kumpulan Gambus ya. Gambus, ya. Itulah dia asas. I dalam derjah lagi. Dalam derjah. Dia orang Tapi dengar I duk melalak kat bilik air. I budak lagi dia orang. Dia orang minta I jadi penyanyi dia lah. Lagu-lagu Arab dulu lah. Ni kat Kota Baru dulu lah. Kota Baru dulu. Okey. Tu kira zaman budak. Dan kalau ikutkan secara merakami albumnya, yang Okey, profesional. Profesional ya. Okey, album tahun 79. I menang bintang RTM 77. 77, 78. Sebelum album keluar, I ikut Anita dulu. Lepas tu dah berhenti dengan dia sebab album nak keluar. Okey. 79. 79. Yang istimewa tadi untuk penonton kita, lagu Bunga Tanjung yang dinyanyikan tadi, itulah dia lagu Keramat yang memenangi bintang RTM untuk Kak Ros dulu kan. Jadi kalau ikutkan suara, bila sebut nama Rosmaria, membayangkan suara yang Jantan. Bukan saya cakap, dia yang cakap. signaturenya daripada vokal lah kan. Betul. I banyak pengalaman daripada bekerja. So suara tu dah diasah-asah dah berusia ni, lagilah dia tebal suara tu. So kalau telefon dia orang kata abang. Abang Abang. tapi tone dia tetap ada kan. Bila nyanyi suara Rosmaria lah. Ya ke? Marah ke bila orang cakap macam tu? Marah ke? Tak, kita berlakon lagi lah. Okey, jadi nak bertahan suara ni bukan senang. Macam memang apa buat? Ya. Okey, dengan usia nak bertahan dengan pernafasan, dengan
nak ini teknikalnya bukan mudah. Sebab bila dah berusia, nafas, kita punya fizikal macam mana. Tapi kalau ada live, I akan tentukan latihan. Kena latih suara tu. Ini kan pula pagi, nak kena lalak pagi. Jadi suara pagi dia tak sama. Betul. Bila kita dah petang, dah tengah, kita dah bercakap. Pagi ni, ya Rabbi, harap jangan marah lah. Suara pagi ni, ya kan. Tapi dalam suara pagi, suara petang, tapi tetap mantap untuk kita. Dan akak ada cerita tadi tentang menjelajah dengan Anita Sarawak. Ya? Jadi masa tu akak tengah popular, tengah top tu. Jadi bukan banyak artis top yang sanggup pergi dengan artis top lagi untuk menjelajah atau tour. Waktu dulu kita tak reti glamour ni. Oh, ya? Kita tak reti menang. Tak boleh begini, tak boleh begini. Tak, saya bukan macam tu. Kita yang minat seni ni akan ikut. Masa tu Anita dengan EMI, I dengan EMI sama. So bila manager dia cakap Anita tengah cari backing singer, backing dancer dengan singer. So I terus cakap beres. Sebab album belum keluar lagi. Gitu. Okey. So tak tahulah, mungkin naluri cakap pergi ambil dulu pengalaman dengan si Anita ni dulu. So we become best friend. So banyak pengalaman dengan dia sebab dah lepas kerja lagu yang sama kita berlatih malam tu. Tapi siang hari tidur je lah. Gitu. Jadi menjelajah sampai ke serata dunia? Tak. Yang further yang last kita nak break off di Australia selama 2 minggu perform kat sana. Luas pemandangan ya. Jadi Rosmari ada beraksi di pelbagai pentas platform kan? Ya. Kalau ikutkan apa yang paling memberi kepuasan, yang show yang macam mana yang diimpikan? Yang mungkin orkestra ke ataupun macam mana ke? Daripada Bintang RTM, sebelum Bintang RTM memang kalau ada pergi final Bintang Radio ada dengan orkestra. Kita budak lagi berapa belas tahun dengan orkestra dah big ini kan big band. So I suka dengan orkestra. Sebab dia punya heavy punya music, ialah dulu punya style. Sekarang orkestra lain. Kan? I suka big band. Sekarang I rindu nyanyi dengan live band. Sebab sekarang karaoke je. Mana ada live band. Tu dia punya mood semua lain. Sebab adik-adik ni tak pandai tahu tak nak nyanyi dengan live band. Betul. Kalau tidak music tu ori dia tak boleh masuk. Ada beza tak bila kita nyanyi secara minus one bila kita dengan suatu orkestra di mana kita semua harus berkeming tenaga untuk hasilkan satu naskah seni itu? Beza dia macam mana? Beza. Beza. Kalau karaoke minus one baik, music tu dah siap dah. Dah ikut je. Terpulang kepada style kita cara nak nyanyi. Tapi kalau band, kalau kalau daripada twist I nak jadikan ia rock. Okey, daripada rock I nak dia kan jadi jazz ke apa. I suka tukar-tukar muzik. Itu you tahu tak, dia lain perasaan bila kita nyanyi different kind of music. Satu lagu tapi different kind of music. Okey. Dia lain. Ini karaoke dulu Semaria lagu tu, muzik tu je lah. Betul tak? Betul tak? Okey. Kalau macam live ni kita boleh custom made Canon. Dia lain sikit. Tak sama. Jadi ketika beraksi kan zaman-zaman gemilang dulu, jenis yang cerewet tak? Suara panas ni. Musik, pengiring. So bila seorang penyanyi nak beraksi, dia mesti nak itu ini supaya dia dapat beri yang terbaik. Cerewet bertempat lah maksudnya. Tak, I jenis yang tak cerewet. I suka belajar. Belajar dan cerewet tak sama. Kalau cerewet, mu duduk mana yang kau nak ajar aku ni pula kan. So bila I kerja club, I kerja lounge semua 10 tahun pengalaman di situ. Suara sumbang, I nak tukar teknik, I nak tukar vokal, I macam mana I nak curi pernafasan di tengah lagu kan. Di situ I belajar. 10 tahun ya untuk asas yang kukuh. 10 tahun sehingga Mungkin nasihat untuk nama-nama di luar sana atau mungkin ada adik-adik di luar sana macam akak dulu-dulu kan, budak-budak baru nak belajar ni kan. Jadi nasihat untuk mereka dalam arena yang baru ni, mungkin dengan rancangan realitinya, dengan komposer hebatnya kan. Mungkin nasihat untuk mereka.
Siap satu lagu Dengan Dr. Mahmud ni. Oh, pancing. Okey. Sebenarnya jauh beza. Kita dulu dengan sekarang, jauh beza sekarang. Dengan medianya kan, dengan semua ada, semua you nak curi situ boleh, nak curi sini. Kita dulu work hard, tak ada siapa ajar. Rosmaria kamu buat macam ni. Tapi pernah penerbit tegur I tau. Dah lalu. Rosmaria kamu masih nyanyi sumbang. Alamak. Masya Allah. Sumbang tak tahu apa pun sumbang. Kita suka nyanyi. Sekarang adik-adik semua tahu dah nyanyi. Okey, break. Kita continue record. Yang tu I tak pernah lalui. Kalau rekod satu lagu, 1 jam lagu tu je kamu nyanyi sehingga kita keluarkan mood. Perfect. Wow. Sebab tak sama dengan sekarang. Betul tak? Nyanyi satu line, okey break. Kita continue satu Itulah line lagi. Itulah beza dia dulu dengan So di mana kita menyanyi? Tak sama. Kalau stamina buat apa untuk kekal cergas? Exercise je. I suka joget. Oh, tu dia. Itu dia. Sekarang YouTube bukan. Pagi-pagi 5 minit je lah. Joget je lah. Angkat kaki situ, angkat kaki sini. Oh, itu untuk kesihatan. Jogetlah untuk kesihatan. Kelantan kan tak boleh pergi parti-parti. Tak apa, nanti yang paling rindukan vokal hebat Rosmaria. Kita masih ada lagi satu lagu di hujung rancangan. Ke mana? Nanti nak nyanyi lagu Nasi Dagang. Wah, itu favourite itu dia. Antara hit Rosmaria suatu ketika dahulu. Tapi nanti kembali kita akan bersama berbincang cuaca panas kini dan apakah impaknya kepada kesihatan. Dan ini perlu kita ketahui sebab kita ni nak punya Ramadan. Betul. Nanti ada yang tak fit untuk masuk ke bulan yang mulia ini. Jaga kesihatan, kita berjumpa selepas ini. Cuaca panas yang melanda pastinya membimbangkan dan menggusarkan. Cuaca panas ini terjadi juga disebabkan oleh El Nino. Fenomena El Nino dengan intensiti kuat yang sedang melanda dunia kini dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, fenomena ini bermula sejak pertengahan tahun lalu dan boleh berterusan sehingga 18 bulan. Berdasarkan ramalan terkini, keadaan ini dijangka mula melemah dan beralih kepada keadaan neutral secara beransur-ansur menjelang pertengahan tahun ini. Fenomena ini boleh menyebabkan pengurangan taburan hujan dan peningkatan suhu udara terutamanya di utara Semenanjung, pedalaman Perak, Kelantan dan Pahang serta Sabah. Kesan maupun akibat dari terjadinya cuaca panas ini boleh menyebabkan beberapa penyakit, antaranya ruam panas, kekejangan haba, keletihan haba dan strok haba. Jadi, kekal hidrasi dan banyakkan minum air. Baik, kita kembali di MSI dan impak cuaca panas kepada kesihatan dan ini amat perlu kita titik beratkan sebab kita nak masuk ke Ramadan. Tadi kita sempat bincanglah mungkin masuk bulan puasa ni dalam keadaan yang luar biasa pepanasannya. Jadi berwaspada dan di sini kita kongsikan tips-tips untuk kita menjaga kesihatan sewaktu cuaca yang panas melampau ini. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Hazizi Muhammad Hassani, pakar perubatan kesihatan awam, unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itulah doktor, itulah. Berat tu. Berat baru memikul ni. Baru keluar tengah hari kan, dalam 10 minit pun dah rasa, faham. Sebab saya jumpa kawan saya semalam, dia pergi bawa motosikal ke selatan Thailand sampai sini. Terbakar macam nampak rentu tengah melecur. Macam gelang. Jadi maksudnya Pahang tu memang ancaman lah. Jadi macam mana doktor melihat apa yang perlu kita tahu tentang cuaca panas ni? Sebab orang ingat biasalah Malaysia cuaca panas. Tapi tak biasa ni doktor. So sebelum saya mula kita cerita pasal suhu dululah. Panas kan? So suhu kalau kita sebut pakai suhu bilik. Suhu bilik itu maksudnya suhu yang manusia boleh selesa. So suhu bilik itu selalunya ataupun ambient temperature
di antara 15 sampai 25 darjah Celsius. Jadi kalau kita nak sebutkan suhu yang sesuai untuk kita sebenarnya antara 15 sampai 25 darjah Celsius lah. Jadi kalau macam kita nak kata suhu yang berbahaya kepada manusia, kalau suhu tu lebih daripada 32 darjah Celsius. Oh, sudah pun berbahaya ya? Okey, ini yang saya pelik. Jadi Met Malaysia mengatakan dah 3 hari berturut-turut 37 darjah Celsius di 4 kawasan, berwaspada, berjaga-jaga. Tapi antara kita yang pernah pergi mungkin ke Middle East atau Timur Tengah, mungkin ke Mekah ataupun Madinah, kita solat di tengah-tengah panas terik 40 darjah, 42 darjah, masih boleh tahan. Tapi kenapa di sini 37 darjah kita kita kena bersiap siaga? Kenapa dah? Sebab kesan cuaca panas ni dia banyak faktor dia. Bukan saja suhu, tapi juga kelembapan udara, keadaan persekitaran tu sendiri banyak memain peranan lah. Kalau macam kita kat Malaysia ni, kalau ikut sejarah dia, suhu tertinggi dekat Cuping, dekat Perlis. 40.1. Betul. Kalau kat muka bumi kita ni, dekat kawasan Amerika. Dekat sepadan Nevada, California. Betul. Nama sebut tu sebagai Death Valley. 56.7 darjah Celsius. 56.7. 56 darjah Celsius. Jadi kat sana memang banyak kes kematian yang tinggi lah. Jadi dalam konteks Malaysia ni, apa yang kita perlu persiapkan? Sebab kita ni, tadi saya sebut berulang kali dah masuk Ramadan, mencabar sebab kita masih terus bekerja, beraktiviti. Bayangkan suhu sampai 35, 36 semua. Jadi apa yang perlu kita persiapkan, Doktor? Okey, pertama sekali kita kena tahulah suhu persekitaran waktu tersebut. Jadi macam kita ada handphone, kita punya smartphone kita, suhu semasa berapa. Kalau macam masuk kereta tu, tengok suhu dalam kereta dekat suhu persekitaran tu berapa. Kalau kita boleh tahulah kita perlu berjaga atau tidaklah. Kemudian badan kita ni penuh dengan air. 60% adalah air. Jadi sentiasa kita perlukan air. Kalau cuaca panas tu, kena minum lebih banyak air lah. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kalau golongan-golongan berisiko ni, contohnya warga emas, kanak-kanak kecil, orang atlet-atlet ataupun orang yang banyak kerja dekat luar, yang sentiasa terdedah kepada cahaya matahari, memang kena lebih banyak minum air. Okey. Kalau cerita pasal tentang golongan berisiko tinggi ni lah. Siapa lebih berisiko tinggi? Kanak-kanak yang mungkin umurnya di bawah 8 tahun, di bawah 5 tahun, atau mungkin warga emas. Macam mana orang-orang yang di pertengahan tu? Adakah mereka juga terletak dalam golongan berisiko tinggi? Okey. So kalau kita masukkan sebagai golongan berisiko ni, kalau dia mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kesan sampingan kesihatan yang tak bagus apabila terdedah kepada cahaya matahari yang teruk lah. Contohnya atlet-atlet sentiasa workout dekat luar kawasan panas. Orang yang bekerja kat luar kawasan panas. Kalau warga emas dengan kanak-kanak kecil, bayi-bayi kecil ni, kalau kena panas walaupun dalam tempoh masa yang tak terlampau lama, 10 minit. Ya, pun boleh menyebabkan masalah yang sangat besar, masalah kesihatan yang sangat besar. Dan selain daripada itu, golongan-golongan seperti ibu mengandung dan juga ada penyakit-penyakit imunokompromis lah. Jadi dapat doktor terangkan perincikan tentang stroke haba ni, kerana ia boleh membawa kepada impak kepada kesihatan dan akhirnya boleh berisiko kepada maut. Betul. Kalau kita terdedah kepada matahari, selalunya tadi Petri cakap pasal sunburn. Tu peringkat awal lah. Terdedah peringkat awal, dia nama selaran haba ataupun sunburn, dia kena kat kulit saja. Kulit saja akan cedera lah. So kita nampak gelap sikit. Bila pedih lah. Pedih. Ya, betul. Jadi kalau terdedah lebih lama, dia boleh menyebabkan dehydration. Yang itu sebab air banyak keluar. Bila kita terdedah kepada matahari, kita punya thermoregulation ataupun yang kat bahagian otak kita ni akan react untuk keluarkan peluh lebih banyak. Sebab kita nak sejukkan badan. Jadi itu akan lebih banyak keluar air, badan akan dehydrasi. Jadi akan kekurangan air. Itu kalau dehydrasi itu sendiri boleh membahayakan kesihatan, mengancam nyawa. Jadi kalau macam lebih lama lagi, dia boleh menyebabkan kelesuan haba ataupun heat exhaustion. Kalau heat exhaustion dah mula rasa penat sangat, terlampau letih, berpeluh terlampau banyak, jadi badan terlampau lemah. Dan ending dia, hujung dia adalah heat stroke. Itu yang membahaya, yang boleh mengancam menyebabkan maut lah. Jadi heat stroke ni apa terjadi pada badan kita? Kerana kekurangan cecair dalam badan dan menjadikan darah beku atau pekat atau likat? Okey, dalam heat stroke ni sebenarnya badan kita, saya cakap kita 60% adalah air. Sel badan kita ni dia macam sponge. Dia serap air banyak. Tapi dia akan kehilangan air pun lebih cepat. Jadi bila sel tu terlampau kehilangan air terlampau banyak, jadi dia akan menyebabkan sel-sel tu mati, seterusnya organ tu boleh matilah. Contoh kalau kat bahagian-bahagian organ-organ kita, buah pinggang dan organ kita yang lain, jantung akan mengepam lebih laju, dan otak sendiri, sebab otak kita pun banyak air.
Bila otak banyak air, bila kekurangan air dehydrated bagi otak, tu yang boleh menyebabkan confusion, kekeliruan. Sawan menjadi ke? Sawan boleh jadi juga. Itu pun antara simptom-simptomnya. Jadi bila banyak organ dah terlibat, banyak organ dah rosak, itu yang boleh menyebabkan maut. Jadi maksudnya selain daripada kita memakai tabir suria, perlu juga kepada kuantiti air. Apakah perlu dipertingkatkan itu? Sebab kita nak mengetahui badan tetap bergerak, terutama mereka yang bekerja di kawasan yang panas, kontraktor contohnya kan. Jadi mereka apa penyesuaian yang perlu dibuat supaya diambil ditambah ke jumlah penggunaan air dan sebagainya. So badan kita bijak, otak kita bijak. Kita sentiasa boleh tahu macam mana dia boleh kawal badan kita. Bila kita terdedah kepada panas, thermoregulation dalam otak kita tu akan trigger. Pertama sekali rasa haus. So jangan abaikan rasa haus tu lah. Itu paling penting. So walaupun kita memang kita kena minum sekurang-kurangnya 8 liter sehari, kalau orang yang terdedah kepada matahari, dia punya reseptor haus tu akan lebih banyak. Lebih banyak haus. Jadi tak boleh 8 cawan tu tak cukup. Kena lebih daripada 8 cawan. Tak ada salah. Dia sekurang-kurangnya 1.3 liter, 1.5 liter tu dah bagus. So kalau terdedah lebih lama, kena minum lebih banyak air lah. Kemudian pastikan bila terdedah kepada matahari, pastikan pakai baju lengan panjang, pakai topi, cap, pakai payung. Jangan biar terdedah terlampau lama dan banyak sangat kepada kesan haba lah. Tapi ini saya nak kongsikan, mungkin Abang Fetri pun kita nak kongsikan juga ya. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia, terutama rakyat beragama Islam ni lah, bila kita berpuasa ni, kita tahan segala-galanya, kita rasa kita ni hebat luar biasa, insya-Allah semuanya kerana Allah Taala kan. Tapi mungkin di sana ada bahayanya, terutamanya bila kita berpuasa dalam keadaan cuaca yang panas. Jadi nasihat anda kepada penonton-penonton kita di luar sana yang ingin kekalkan puasa ni dah kepala dah nak pitam-pitam ni, tapi kena puasa lagi 4 jam lagi ni. Mungkin saranan daripada doktor. Okey. Pertama sekali, bila kita puasa, kita akan bersahur kan. Jadi masa sahur tu, pastikan makan secukupnya, makan buah-buahan kalau boleh, minum air secukupnya. Minum air kena secukupnya, jangan minum kopi atau teh lah. Sebab minuman berkafein ataupun yang banyak kafein ni, dia akan menyebabkan kita kehilangan air sebenarnya. Oh, dehidrasi. Banyak. Ya, dia diuretics. So dia akan kencing lebih banyak. Jadi jangan, kalau macam sahur tu, jangan minum air kopi. Minum air kosong ataupun air sejuk biasa, minum air buah-buahan lebih bagus, minum air secukupnya, dan bila masa tengah puasa tu kurangkanlah terdedah kepada panas matahari. Dan jaga limit kita. Kalau macam sampai dah satu limit tak boleh tahan tu, kena ukur baju kat badan sendirilah. Bila dah mungkin ada juga yang dah terbiasa ambil matahari ni sebagai sumber vitamin D kan. Jadi waktu mana perlu pengubahsuaian, mungkin awal pagi ke tu supaya dapat juga. Matahari ni perlu, setengah orang dia berlindung terus daripada matahari, tak baik juga untuk kesihatan kan. Jadi macam mana waktu yang terbaik untuk dapatkan juga sinaran matahari untuk kesihatan ni? Sebenarnya untuk vitamin D ni tak lama, sampai dalam pukul 8 je. Oh iya ke? Lepas tu dia dah membahayakan. Oh, dia jadi UV dah. Yang menjemur dari pukul 11 sampai pukul 4 tu. Tak sesuai sebenarnya. Dia cahaya untuk vitamin D bagus pagi je, awal pagi je. Daripada keluar subuh, habis subuh tu matahari keluar, sampai lebih kurang 8 lebih, 9 lah, tak lebih. Kalau dah masuk lebih pukul 9 tu dah tak bagus. Ya ke? Kepada yang tersayang di luar sana, terutamanya isteri saya yang suka berjemur dan kata vitamin D pukul 11 pagi, jangan. Dapat gelap, jadi gelap aja, tak dapat vitamin D-nya ya. Doktor, penyakit apa lagi yang boleh muncul akibat cuaca panas ni? Selain daripada mungkin ada kaitan dengan kulit ke apa sebenarnya? Okey, bila kita terdedah kepada cahaya matahari yang sangat lama, risiko kepada kulit sendiri pun memang ada lah. Risiko penyakit kanser kulit memang ada. Kemudian kalau atlet-atlet ni, saya nak ingat sebab saya sendiri pun atlet, suka bersukan. Patutlah gagah dah sasa. Okey. Jadi bila masa bersukan ni, seorang atlet ataupun ahli sukan lah, tak kisah walaupun bukan atlet, kena faham limit. Sebab bila bersukan terlampau lama di bawah cahaya matahari yang terlampau lama, ada risiko yang kita namakan sebagai rhabdomyolysis. Tadi kita berak kan, rhabdomyolysis ni yang mana bila workout terlampau lama, terdedah kepada panas terlampau lama, otot sendiri akan hancur, dia akan breakdown. Dia akan keluar dan merosakkan organ-organ, dan sebenarnya rhabdomyolysis boleh menyebabkan kematian. Oh, dia jadi antiproduktif pula ya? Ya, betul. So jadi bila kita workout, kena jaga limit. Jangan terlampau lama, jangan terlampau over. Jadi bila kita rasa bila kita rasa macam kita dah exhausted, dah penat, berhenti, minum lebih cukup air dan ambil rehatlah. Jadi nasihat doktor di sini kepada para penonton, janganlah cuba menjadi hero. Betul. Di sini ya. Juga tu ada yang kaitan dengan kesihatan, kebersihan higien ya. Bila cuaca yang panas, berpeluh, jadi tak menjaga kesihatan juga boleh muncul
Penyakit-penyakit yang lain? Okay. Kalau berpeluh banyak, tak jaga kebersihan, maksudnya ada risiko kepada kulit lah. Contoh yang senang saya cakap, kalau berpeluh terlampau banyak dan kita tak jaga kebersihan kulit, kita boleh dapat jangkitan kulat. Fungal infection tu boleh menyebabkan masalah lain pula. Nanti dia jadi kata-kata, kulit jadi macam tak berapa bagus, tak cantik. Jadi kalau katakan ruam yang dapat selalunya kita kata ruam panas, sebab dia panas jadi ruam. Jadi ia boleh terjadi kerana bakteria. Betul, kulat, fungal. Wow, itu sesuatu yang baru yang saya belajar ini. Alhamdulillah. Jadi Nas sekarang ni pakai krim ke apa? Untuk saya kalau boleh lah, saya cuba tak berjemur lah. Kan kalau boleh, kerja kita pun di dalam studio. Tapi mungkin untuk mereka di luar sana, nasihat terakhir sebelum kita tutup wawancara ni, terutamanya untuk mereka yang ala bisa tegak biasa. Ini ekosistem ni memang perlukan kepada keluar bekerja di terik matahari macam tu. Bila kita sebagai manusia lah, kita kena keluar juga macam mana pun. Sebenarnya kita rakyat Malaysia pun kita kena biasakan diri juga. Sebab cuaca kita adalah cuaca panas. Kita di kawasan tropika, cuaca sentiasa panas. Jadi kita kena biasakan juga kepada kepanasan. Cuma jangan terlampau berlebihan. Lepas tu kalau duduk dalam bilik dalam rumah ke, bila pasang aircon jangan terlampau sejuk. Jangan sampai 16. Suhu yang dirasakan adalah 24 ke 26 darjah Celsius. So 24-26 tu bagus. Okey. Itu satulah. Kemudian minum air secukupnya bila masa kita buat aktiviti, dan kita kena sentiasa alert dengan badan kita. Alert dengan badan kita bila kita rasa macam badan kita ni dah mula ada simptom-simptom heat exhaustion ke, heat stroke ke, dah mula rasa haus yang terlampau banyak, badan rasa terlampau lemah, kena berhenti, kena dapatkan tempat yang redup, sejukkan badan. Pergi ke tempat yang redup, mandi. Kalau perlu mandi, kalau rasa macam badan terlampau panas, kena mandi. Untuk sejukkan badan. Minum air sejuk. Dan kalau macam ada simptom-simptom heat stroke yang saya sebut tadi tu, kena segera. Itu tak boleh tunggu, kena segera dapatkan rawatan di hospital. Jadi jangan kita abaikan simptom-simptom ini. Kalau kita dapat rasi je kan. Ataupun cara ambil air itu juga perlu ada ilmu, Doktor. Ada orang dia langgah tu kan. Jadi patutnya perlu ada jarak ke supaya tidak nanti terlalu kembung kepada kapilari darah ke kita bimbang juga kan. Dia minum kan. Dia nak minum air tak boleh sekaligus. 8 gelas sekali tak boleh ya? Tak boleh. Dia sebab bila kita minum 8 gelas, tak lama lepas tu kita kencing keluar. Keluar sebagai kencing. Jadi kena minum dalam jumlah yang moderate, secukupnya, tapi sepanjang hari lah. Pastikan minum air secukupnya. Minum air secukupnya, saya dah minum 8 gelas untuk pagi saja. Petang tak boleh minum air. Tak boleh begitu. So kena minum dalam jumlah yang secukupnya. Jadi kita kena alert dengan badan kita. Otak kita dah trigger dah. Rasa haus saja keluar, rasa haus, kena sentiasa minum. Kalau kita keluar panas, kita rasa berpeluh banyak, kena banyak minum air. Sebab nanti sebelum Ramadan kita 24 jam, 13 jam tu tak minum. Betul. Jadi kena pandai untuk menyusun atur. Kita catur. Daripada waktu lepas berbuka tu kan panjang. Sampailah lepas sembahyang maghrib, sebelum sembahyang isyak dan selepas sembahyang tarawih, sentiasa kita boleh minum air. Jadi kita jarakkan di sanalah. Kita pun tidak disarankan bila buka puasa 4 galen kita minum terus kan. Kita pun minum sekata. Tapi disarankan kita minum sedikit-sedikit sepanjang malam tersebut. Mungkin lepas solat tarawih dan separuti itu dah ada 5-6 gelas lah. Subuh bangun lebih awal. Betul. Subuh bangun lebih awal untuk ambil 2-3 gelas lagi, dan itulah cara kita catulah. Ya, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hazizi Muhammad Hassani, pakar perubatan kesihatan awam, unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor ada pertandingan ke lagi? Bagi seorang atlet ada pertandingan. Ada masuk pertandingan tenis lah sikit. Tenis tenis. Itulah dia. Patutlah tangan dia sebelah lagi besar dia. Okey, kita berehat seketika di sini dah apabila kita nak terbang ke Jitra. Jitra Kedah. Apa cerita dia di sana? Okey, ada kisah budak ni lah, dia viral atau bertular. Kenapa akan kita kongsikan tempat sini di MHI? Terus bersama kami. 10 juta penonton. Menerang alam
Okey, itu dia. Alamak, habis pula Yang muzik dia. penting Tu seronok. kemahuan tu kan. Memang itulah berapa tontonan? Tontonan dia hampir 10 juta di satu laman media sosial yang sangat popular. Jadi bila kita dah sebarkan keceriaan begini, apa lagi kita kena bawa, kita cari adik Hasan ni sampai kita dapat. Tapi bila awak tonton video tu buat pertama kali, Kafid, apa perasaan yang melanda hati? Itulah. Kalau boleh kita tak nak ada di sekolah, tak nak sebarang langsung diskriminasi. Betul. Saya suka. Kalau boleh semua orang kena terlibat dengan cara kapasiti yang mereka mampulah. Okey. Dan masa lagi untuk dapatkan sebab kita nak bawa ke studio ni jauh dan kita bawa secara dalam talian. Biasalah nak tembusi di kawasan SK Putat ni, Citra ni itulah susah sikit. Tadi kita dah bersama mereka. InsyaAllah nanti kita bersama dengan Muhammad Hassan. Beliau adalah pelajar di SK Putat Citra dan juga Ustazah Khadijah Muhammad Kasim, seorang guru yang mengajar di situ. Okay. Jadi di sini kita nampak adegan adik Hasan kita bila dia menari macam tu. Kalau kita tengok kawan-kawan dekat tepi dia, kawan-kawan dia macam aku ala kadar saja, tapi bukan adik Hasan. Adik Hasan 100% komitmen diberikan. Dengan ceria dia bila dia senyum tu, terpancar daripada peranti anda kepada hati terus. Sambil kita menantikan untuk dapatkan tembusi talian untuk menghubungi Muhammad Hassan. InsyaAllah. Kita mungkin sempat nak berkongsi paparan di akhbar untuk hari ini. Baik. Kalau itu kan kita setiap hari perlu mendapatkan maklumat yang terkini, apa yang berlaku. Dan sebenarnya kita masih lagi hibah sebab daripada Oktober bayangkan sampai sekarang nak masuk Ramadan, Gaza masih lagi bermandi dengan darah. Ada saja kematian dilaporkan dan kalau ikut paparan Metro ni, bina semula kemusnahan akibat kekejaman Zionis di paparan Metro. Seorang usahawan bermurah hati menderma 20 juta untuk membiayai pembangunan semula Gaza yang musnah akibat serangan Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan baru-baru ini kita dikejutkan dengan lebih 100 kematian dalam serangan udara Israel ke atas Rafah, dan Malaysia menuntut rejim Zionis untuk menghentikan segera tindakan yang tidak peri kemanusiaan ini. Inilah dia antara paparan di berita harian ya. Apa yang kita ketahui setakat ini, serangan di Rafah iaitu mungkin tempat terakhir untuk rakyat Palestin berlindung ya. Dan dikatakan bahawa kawasan di Rafah ni sepatutnya selamat. Betul. Tetapi itulah dia penipuan daripada rejim Zionis dari awal sejak Oktober 7 ya. Itu dia. Bantahan memang ada tapi kita harapkan anda semua tidak berhenti sebab bila kita berhenti ni tanda kita makin pudar solidariti. Sebab kita terlalu lama kan, baik kita pun yang tak rasa apa pun, rasa jemu ataupun rasa longgar sokongan. Baikkan mereka yang terpaksa beberapa hari tak dapat tidur, akses perubatan yang sukar, lapar. Jadi kena sentiasa cari maklumat sebab sekarang ni ramai juga wartawan Gaza sendiri yang bertugas untuk laporkan kepada dunia. Harus kita prihatin. Baiklah, dan juga kepada kita seperti yang disarankan oleh Fitri sebentar tadi, jangan kita lepaskan momentum yang ada sejak Oktober 7. Kita harus terus berjuang di laman-laman yang kita boleh menyuarakan pendapat kita. Teruskan usaha anda ya. Okey, kita dah cuba hubungi Hasan. Tuan baik. Hasan. Muhammad Hassan Bukhari. Assalamualaikum, Dek. Kita dapat Tu dia, senyuman dia tetap sama. Dekat telefon saya tengok senyum sama, kat TV pun sama. Dan ditemani oleh ustazah tersayang beliau. Terima kasih kepada Ustazah Khadijah ya. Ya, saya. Okey, baik. Hasan nak tanya. Hasan dapat dengar tak? Hasan dapat dengar? Hasan dengar tak, Hasan? Dengar. Okey. Jadi pagi tadi sempat jogging tak? Menari ke? Ada tak? Tak. Awak tak? Jadi pagi ni cuti-cuti sekolah ni sekarang. Sekarang dah popular lah sebab dah viral dekat laman sosial. Jadi sekarang lebih banyak kawan ke macam mana adik Hasan ni? Banyak? Semakin banyak ke sebab dia sengaja nak kawan dengan awak sebab awak dah popular? Ya, ramai kawan. Dia dah ramai sebab kawan. kita jauh jadi macam delay sikit kan. Kita faham sebab okey. Baik Ustazah, macam mana melihat penampilan Hasan ini memberi motivasi kepada yang lain juga supaya kita bersama menikmati persahabatan, cergas ceria tanpa ada sebarang halangan. Kita dapat Ustazah kongsi sikit macam mana Hasan ini memberi tempias yang baik kepada kawan-kawan sekeliling. Silakan.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Putri. Okey, Hassan ni seorang yang sangat ceria. Kemudian dia sangat positif. Dan Hassan ni dia seorang yang macam dia akan join apa saja dia punya program tanpa alasan. Jadi kawan-kawan dia memang suka berkawan dengan Hassan sebab Hassan memang sentiasa tersenyum. Lepas tu Hassan memang apa-apa dia memang akan sentiasa bersemangat di sekolah. Macam mana perasaan ustazah Perasaan ustazah apabila mengetahui video adik Hassan ni dah mencapai hampir 10 juta views. Terperanjat ke tak terperanjat? Ya, sangat terperanjat. Sebab saya sebenarnya saya rakam tu secara kan dia punya rakaman tu panjang kan, tapi bila saya fokus pada tu saya nampak dia macam sangat comel. Jadi bila saya rakam tu dia keluarkan masuk tu tak sangka lah dia boleh viral dan ya hampir capai 10 juta view dah. Okey, macam Hassan kan tengok video ni pun dia memang aktif kan. Okey, Hassan nak tanya, Hassan kalau ikutkan suka lagu yang macam mana? Yang lancar. Yang rancak. Yang rancak. Kalau tak rancak tak boleh menari, tak boleh dah. Awak malu-malu tu. Malulah. Okey, Hassan biasa kalau sarapan Hassan makan macam mana? Sarapan. Makan pasal Nasi lemak. Oh, nasi lemak kegemaran lah. Berapa bungkus sekali makan? 2 bungkus. Berapa? 2 bungkus. Okey. Okey. Hassan dah bakat masak sendiri tak? Kau tolong mak masak-masak kuih ke ada tak? Pagi-pagi ke tolong mak buat roti canai ke kuih ke ada tak? Ataupun Hassan makan je? Tolong. Ha? Tolong. Tolong buat apa? Jangan tipu satu Malaysia tengok ni betul awak Hassan tolong buat tolong buat apa? Betul. telur rasa. Telur rasa. Tolong rasa. Tolong rasa, tolong juga. Oh, loya buru awak dengan kita. Tolong tengok. Okey, kat sekolah mata pelajaran kegemaran adik Hassan. Muzik. Oh, Ini memang jiwa muzik lah. Iyalah, berjiwa muzik. Okey, Pakcik nak teka lah. Betul ke Hassan nanti besar nak jadi penyanyi, artis, betul ke? Nak jadi apa besar? Yang besar ni dia apa? Pilot. Nak jadi pirate? Nak jadi lanun? Oh, pilot. Oh, sorry. Sound saya rosak apa? Saya dengar pirate. Ingat yang lanun macam tu. Rupanya pilot juru terbang, ya? Oh. Okey Hassan, selain daripada muzik, menari, tolong rasa kuih, apa lagi aktiviti yang Hassan buat petang-petang dengan kawan? Pi mengai ke, pi kait nyok ke, buat apa? Yang Hassan suka buat? Dia Hassan pergi main kat Main dekat rumah. Ha? main Kami tak dengar. Apa dia? Main dekat rumah. Main kat rumah. Itu je. Itulah dia adik. Tanya main gasin ke, main apa? Main gasing ke, main game ke? Hassan suka main apa? Lompat getah ke? Main Lego. Main Lego. Okey, ada juga. Ada komen-komen di Facebook kita nak tinjau. InsyaAllah kita Yang dengar memberi komen. Semangat kepada Hassan. Okey. Kalau kita lihat di MHI. Oh, hai. Wah, sekarang nampaknya dia rajin tolong mak dia. Itulah antara komen-komen yang diterima kat sini setakat ni. Oh, ya Allah. Rajin tolong mak. Okey. Hassan, sebab kita kan nak puasa dah. Kalau Hassan waktu bulan puasa macam mana? Tolong buat apa? Buat kuih ke, tolong kejutkan orang bangun ke? Hassan macam mana bulan puasa? Saya hantar kopok leko. Pasal dia hantar kopok leko. COD kopok leko. Betul. Tak tipu. Betul. Komen dia kat sini nampak. Daripada Anis Zakaria. Dia ikut abah dia jual kopok leko. Rajin je baiknya. Anak Hassan, sebab apa kopok leko yang abah jual ni sedap? Apa rahsia formula dia? Apa rahsia? Biasa laku tak orang beli? Orang laku tak? Sejak darah. Lakulah. Alhamdulillah. Tapi
Dia betul. Dia memang rajin tolong mak dia yang dekat sini. Lepas tu sekitar rumah, dia tak kawan, dia kerja kuat begitu. Boleh tak Pak Cik diorang ni nak dengar Hassan nyanyi sikit boleh ke? Pagi? Lagu apa pun tak apa, tak kisah. Boleh nak? Start je tak apa. Lagi yang cukup. Okey. Kalau awak nyanyi, saya menari. Okey, 1, 2, 3. Matahari bersama berhari-hari Ewa. bersama-sama. Ewa. Macam itulah. Dia malu. Dia malu-malu. Oh, jadi okey, nak tanya Adik Hassan lah. Sebenarnya Adik Hassan ni seorang... dia nyanyi. Kacau dia. Adik Hassan naik minyak lah. Okey, jadi Hassan, tadi kita nak jadi pilot ke? Jadi, cuti-cuti ni Hassan suka buat apa? Pergi tuition ke? Buat latihan matematik ke? Macam mana? Supaya cuti ada benda yang terisi lah. Hassan buat apa? Cuti sekolah ni buat apa? Buat latihan kuat sikit. Buat latihan. Latihan apa? Ini Ustazah bisik. Tak tahu nak boleh percaya ke tak? Latihan apa Hassan nak buat? Tajwid ke? Matematik ke? Saja apa? Matematik. Okey. Jadi Ustazah, macam mana dengan pencapaian Adik Hassan kita dari segi akademik? Progres, perkembangannya macam mana? Alhamdulillah yang kita punya majlis anugerah kecemerlangan baru ni, Hassan telah mendapat pelajaran terbaik dari muzik. Okey. Wah, dapat pelajar terbaik muzik. Ini sebelum viral ke lepas viral? Ketika ada 2 kelas, Hassan dapat aliran punya tertinggi 100 markah. Wah, tahniah, memang berbakat lah dia. Sesuai dengan jiwa dia. Okey. Tahniah kepada Hassan, semoga menjadi anak yang membanggakan ibu bapa dan tercapai cita untuk dia seorang pilot dia. Juru terbang menyanyi, boleh tak? Juru terbang, bila dia nyanyi dalam kapal terbang tu, semua orang ceria je dalam kapal terbang tu. Betul tak Hassan? Betul tak? Betul kan? Itulah dia. Okey. Aku tak tahu. Hassan pandang apa kat luar tingkap tu pun tak tahu. Tak tahulah ada perempuan cantik kat luar ke. Terima kasih. Abang doakan Hassan berjaya Di dunia. Amin, ya di dunia Allah. dan akhirat. Amin dunia akhirat. Ya Allah, baiknya hatinya. Doakan pakcik-pakcik juga kat sini nah. Betul. Semoga terus panjang umur, murah rezeki lah. Baik, terima kasih juga diucapkan kepada Ustazah Khadijah Muhammad Kasir kita sudi menemani Adik Hassan di kaca televisyen. Tumpang glamour sekali. Amin. Okey, itu dia daripada SK Putat. Ustazah Khadijah dan juga Muhammad Hassan Bukhari Mak Tarmizi, anak penjual Kopat Leko. Itu dia, dan menyebarkan keceriaan melalui media sosial. Harap-harap ada lagi lah video daripada Adik Hassan untuk menceriakan kita rakyat Malaysia. Tadi saya tanya sarapan, Pak. Saya tahu saya orang Kedah panggil menyorok kan. Menyorok betul. Tapi sekali 2 bungkus nasi lemak ni kapur. 2 bungkus. Alhamdulillah. Tak apalah. Yang penting dia sihat lah. Sihat dan ceria sentiasa. Kita kembali nanti. Kita kongsi banyak lagi. Terus bersama kami di MHI selepas ini. Masih sedang membaca komen-komen daripada wawancara bersama dengan Adik Hassan tadi. Wow, doa-doa daripada rakyat Malaysia untuk Adik Hassan. Alhamdulillah. Ada yang kata macam Sarjan Hassan. Comel sangat bila Hassan menari. Itulah dia, Adik Hassan mencuit hati rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang penting dia ada karakter yang kuat. Esok kita nak bincang isu yang penting tentang sekolah juga. Tentang energy stick. Pernah dengar? Energy, saya tak pernah dengar, Fitri. Sebenarnya apa benda energy stick saya ni? pun tak ada dalam kelompok saya lah. Difahamkan macam... dia perlukan dia orang hisap kot untuk dapat ketenaga. Hisap ya? Hidup. Apa yang kena hidu-hidu sebab tu kita di bangku sekolah ni, untuk saya memang saya pangkah. Tapi apakah macam vape lah, daripada vape kan. Itulah dia, apakah bahayanya? Sekolah. Kita bincangkan esok. Kita anda dengan nasi dagang. Nasi dagang bukan makan di sini, tapi nyanyian istimewa daripada Rose Maria. Rose Maria untuk anda, silakan. Silakan. Beras putih beras biasa, campur santan, kelapa dan halva, bawang iris dan juga alia, enak rasa.
terkenal merata negara. Di pantai timur tempat asalnya istimewa. Asal usul nama katanya gula satu dan tak berlebihan, sangat elok untuk dihidangkan di majelis dan keramaian. Bila makan pagi atau petang, bungkuslah sedikit untuk pulang. Jangan lupa ibu, ayah, abah, nasi dagang. Beras putih dan beras biasa, campur santan, kelapa dan halba, bawang iris dan juga halia, enak rasa. Nasi dagang itulah namanya, tak terkenal merata negara. Di pantai timur tempat asalnya